Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subtopik baru 6.2. Tapi ini adalah 6.1 recall balik. Pada minggu lalu kita dah belajar tentang reputan radioaktif. Reputan radioaktif yang macam orang gemuk nak jadi kurus tu, daripada badan yang tidak, nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus yang lebih stabil dengan cara memancarkan reputan sinaran radioaktif. Apa itu sinaran radioaktif? Ingat balik, dia ada alfa, dia ada beta dan gamma. Kemudian pada tempoh lalu kita juga ada belajar tentang separuh hayat T-half, di mana masa untuk kita ambil separuh daripada bilangan nukleus asal untuk mereput. Okey, itu yang kita belajar pada minggu lalu. Dan juga kita ada belajar macam mana orang kaji bumi untuk mengkaji usia batu-batuan. Okey, hari ni kita nak belajar tentang 6.2 tenaga nuklear. Di mana kalau kita dengar tenaga nuklear, ramai pelajar ingatkan proses nak buat bom kan. Tapi tenaga nuklear ni sebenarnya seperti di negara India, Amerika, Jepun, dia telah menukarkan tenaga nuklear ni ke dalam bentuk penjanaan tenaga elektrik. Okey. Jadi macam contohnya kat sini lah. Kalau kita tengok sejarah tenaga nuklear dekat Malaysia, dia ada bermula dengan penubuhan pusat penyelidikan atom Tun Ismail. Dia adalah pusat yang menyelidik tenaga nuklear ni. Pada awalnya adalah di Puspati, nama dia Puspati, dan kemudian diambil alih oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Kemudian kini dikenali sebagai Tenaga Agensi Nuklear Malaysia ANM, ataupun dekat Bangi tu nama dia MIN. Okey, Malaysia Institute Nuklear Teknologi. Malaysia Institute Nuklear Teknologi dekat Bangi itulah, atau nama dia sekarang adalah ANM, Agensi Nuklear Malaysia. Itu sedikit sebanyak tentang sejarah tenaga nuklear lah. Okey, mari kita tengok poin yang pertama dekat sini. Okey, tenaga nuklear. Apa tu tenaga nuklear? Kena jelas apa tu tenaga nuklear kalau orang tanya. Tenaga nuklear ni semestinya tenaga lah juga kan. Tenaga apa? Tenaga atom. Okey, yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear. Okey, maksudnya kat sini tenaga nuklear ni terhasil. Dia ni adalah terhasil daripada tindak balas nuklear. Okey, dia ni adalah tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear. Tindak balas nuklear tu apa dia? Okey, tindak balas nuklear ni adalah seperti reputan radioaktif yang kita belajar minggu lalu tu. Yang orang gemuk jadi kurus tu, dia reputan radioaktif. Pembelahan nukleus, ni benda baru kita nak belajar ni. Pembelahan nukleus atau pelakuran nukleus. Jadi kalau orang kata apa tu tindak balas nuklear? Tenaga nuklear tu apa? Tenaga atom yang dibebaskan daripada tindak balas nuklear. Ada berapa tindak balas nuklear? Ada 3. Reputan radioaktif yang kita belajar minggu lalu. Yang hari ni pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. So ada 3 lah jenis tindak balas nuklear yang kena tahu. Okey, seterusnya kita lihat lagi poin yang ke atas. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba kepada bumi sejak berjuta-juta tahun dahulu. Ini tak dinafikanlah, memang fungsi matahari untuk membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Sebab tu tengah hari kita rasa panas. Okey, tindak balas pelakuran nukleus. Hidrogen berlaku dalam teras matahari pada tekanan yang sangat tinggi. Okey, maksudnya kat sini, kenapa di kawasan matahari tu kita dapat tenaga cahaya dan tenaga haba? Macam mana dia boleh berlaku? Sebenarnya di antara 3 jenis tindak balas nuklear tadi, reputan, pembelahan dan pelakuran, apa yang berlaku di sekitar matahari? Dia berlaku proses pelakuran nukleus. Okey. Jadi macam mana dia terjadi secara detailnya? Okey, nanti kita akan tunjukkan pada slide yang berikutnya, tetapi dekat sini dia bagi gambaran secara awal di mana
tindak balas pelakuran nukleus ni hanya terjadi pada permukaan matahari. Okey, pelakuran ni hanya berlaku pada permukaan matahari. Kenapa? Sebab dia memerlukan keadaan dia memerlukan keadaan di mana tekanan yang tinggi, tekanan suhu yang tinggi, ataupun tekanan yang sangat tinggi. Sebab tu dia berlaku pada tengah matahari saja, sebab matahari mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Jadi apa yang berlaku di sini? Dalam tindak balas pelakuran nukleus ni, dua nukleus hidrogen akan bercantum membentuk satu nukleus helium dan membebaskan tenaga nuklear. Tenaga ini dipancarkan ke permukaan matahari dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba. Jadi sebenarnya di permukaan matahari ni dia mengandungi dua jenis hidrogen, dua jenis nukleus hidrogen. Ada dua nukleus hidrogen di mana nukleus hidrogen ni nanti dia akan bercantum, dia akan bersatu, membentuk tenaga nukleus helium. Hidrogen ni tadi, dua nukleus hidrogen ni tadi akan bercantum membentuk nukleus helium, dan membebaskan tenaga nuklear. Dua hidrogen ni tadi dia akan bercantum membentuk helium dan juga membebaskan tenaga haba. Tenaga dia tak cakap tenaga haba, tenaga nuklear kat situ. Dan tenaga nuklear ni yang terbebasnya akan dipancarkan permukaan matahari. Akan dipancarkan ke permukaan matahari dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba. Tenaga nuklear yang dipancarkan tadi, sebab itulah menghasilnya tenaga cahaya dan tenaga haba. Nanti kita akan tengok secara detail tentang pelakuran nukleus tu. Ini diberitahu secara gambaran awal dia. Tenaga cahaya dan tenaga haba dipancarkan ke permukaan matahari. Next kita akan tengok. Next kita akan tengok apa itu pembelahan nukleus. Kita pergi kepada pembelahan dulu, nanti baru pelakuran. Apa itu pembelahan? Nama pun belah kan. So maksud dia kat sini tindak balas nuklear. Pembelahan. Apabila cakap pembelahan nukleus, dia merupakan tindak balas nuklear. Kenapa? Sebab tadi tu, tindak balas nuklear ada 3, reputan, nukleus dengan pembelahan dan juga pelakuran. Jadi, pembelahan ni juga adalah satu tindak balas nuklear. Kena tahu. Jadi, kat sini jelaslah. Pembelahan nukleus ni adalah tindak balas nuklear. Apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi dua nukleus yang lebih ringan. Nukleus yang berat membelah menjadi dua atau nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. Maksudnya kat sini, kalau awak ingat macam ni lah, kalau konsep pembelahan, awak ingat buah tembikai, sebiji buah tembikai dibelah, dibelah guna parang, dia akan jadi macam mana? Dia akan terbahagi kepada dua. Macam tu. Sebab kalau buah tembikai, kalau sebiji berat kan? Berat. Kalau kita bawa, dia letak dalam plastik, kalau kita bawa ke sebelah kanan, tangan guna sebelah kanan, kita akan berat ke kanan. Kalau ke kiri, berat ke kiri. Tapi macam mana nak seimbangkan badan kita? So, kita belah benda tu. Bila belah, dia jadi lebih ringan. Kanan bawa satu, kiri bawa satu, dan dia lebih, nak jalan pun lebih ringan lah kan? Lebih stabil. So, maksudnya macam tu lah. Kalau pembelahan nukleus, awak ingat konsep buah tembikai tu tadi. Pembelahan nukleus adalah tindak balas nuklear apabila nukleus yang berat, buah tembikai yang berat tadi, membelah, dibelah menjadi dua nukleus atau lebih nukleus yang ringan, dua atau lebih nukleus yang ringan, dan apabila pembelahan nukleus, apabila berlakunya
tindak balas nuklear tadi, tak kisahlah dia rebutan radioaktif ke, pembelahan atau peleburan, dia mesti membebaskan tenaga. Okey, tenaga ni lah yang kita namakan dia tenaga nuklear. Okey, kalau dari segi gambar rajah, okey, dia ada satu neutron. Okey, dia daripada satu neutron tadi dia membedil. Dia membedil, maksudnya dia fired, dia tembak. Dia bedil nukleus uranium. Okey, uranium 235. Jadi, apabila neutron yang satu ni dia bedil uranium 235, ini kita panggil nukleus induk lah. Nukleus induk. Ini kalau kita tengok kedudukan dia stabil lah. Okey. Apabila neutron ni membedil nukleus induk tadi, iaitu uranium 235 yang stabil ni tadi. So, uranium yang stabil ni tadi, dia dah mula goyah. Okey, dia dah mula goyah tu maksudnya dia membentuk nukleus yang baru. Kalau tadi uranium 235, apabila dia bedil, dia jadi tidak stabil. Nukleus baru tu yang tidak stabil. Nampak? Daripada satu bentuk, dia nak macam seolah-olah tak stabil. Dia nak jadi terbelah. Disebabkan neutron tadi dia dah bedil uranium yang stabil ni tadi. Dan apabila dia tak stabil, kita tak panggil uranium 235, kita panggil dia uranium 236. Ibarat dia macam ni lah. Kalau belah kan, maksudnya awak ingat satu keluarga yang bahagia, okey, akan adanya pihak yang ketiga. Ibarat neutron ni dia jahat lah. Dia jahat. Dia ni orang yang ketiga, dia mengacau lah menghasut. Orang pihak yang ketiga ni menghasut keluarga bahagia ni tadi, dan akhirnya keluarga bahagia tadi akan porak-peranda kan. Memecah belah kan. Ingat belah tu macam memecah belahkan hubungan satu keluarga tadi gara-gara neutron tadi. Okey, neutron ni tadi dia kacau keluarga bahagia dan keluarga bahagia tu tak stabil. Dia dalam proses nak berpecah belah. Okey, dan apabila dia tidak stabil, uranium 236 ni dia akan membelah kepada dua bahagian. Okey, dia akan membelah kepada, kalau hubungan kekeluargaan tu mungkin isteri tu disebabkan orang keluarga yang ketiga tu, isteri dia balik kampung dia, suami dia balik kampung dia. Jadi kampung isteri dia tu nama KR. KR tu adalah Krypton. Isteri dia balik kampung Krypton, mungkin di Johor. Suami dia balik barium. Barium kat mana? Mungkin barium di Pahang contoh. BA ni barium. Okey, jadi kat sini apabila dia nukleus ni belah, nukleus ni tak stabil, dia akan terpecah kepada krypton dan juga barium. Okey, dan juga dia menghasilkan tenaga. Macam pelakuran tadi kan, yang dekat permukaan matahari tu dua hidrogen membentuk satu helium dan membebaskan tenaga. Pelakuran pun membebaskan tenaga, pembelahan pun membebaskan tenaga. Ibaratnya macam keluarga tadi, bila dah berpecah belah, isteri dan suami tadi akan berlaku proses tumbuk menumbuk, contoh pergaduhan. Jadi nak bergaduh tu dia membebaskan tenaga. Macam itulah contohnya. Okey. Jadi apa yang berlaku kat sini dari segi istilah dia, nukleus atom barium, okey, terbentuk dua nukleus atom, iaitu nukleus atom barium 141 dan nukleus atom krypton 92. Okey, serta tenaga turut dibebaskan, ingat. Okey, krypton dan barium terhasil dan membebaskan tenaga. Tenaga ni lah dalam bentuk tenaga nuklear sebenarnya. Dan bukan itu saja, dia juga membebaskan lagi. Dia juga menghasilkan lagi 3 ketul. 3 neutron ni balik. Okey, ibaratnya tadi satu neutron saja. Neutron tu kan macam bersifat jahat kan, hasutan syaitan kat situ kan, dia membedil keluarga bahagia. Tetapi apabila keluarga bahagia tu dah berpecah, dia terpecah, dia gembira sebab dia boleh memecah belahkan keluarga tu. Sifat syaitan ni tadi, dia happy
happy, dia pecah lagi kepada 3. Menunjukkan sifat jahat tu tadi dia pecah pula kepada 3. Dan sifat neutron ni tadi, dia seolah-olah macam sifat jahat lah kan. Dia bukan membedil sekali tu je. Dia cari lagi keluarga yang stabil, uranium 235, dia cari lagi, nanti dia akan pecahkan lagi. Dia akan bedil lagi. Yang ni pun dia akan bedil lagi. Ini pun dia akan bedil lagi. Supaya dia, nanti apabila dia bedil, dia ulang balik prosesnya. Apabila dia bedil, nanti dia pecah balik kepada 3 neutron balik. Macam itulah, dia berulang-ulang. Okey, dia tak berakhir di sinilah. Jadi kita panggil dia siri pembelahan nukleus lah kat situ berlaku. Okey, jadi itulah, ingatlah kalau pembelahan nukleus tu tadi secara dasarnya ingat konsep tembikai tindak balas nuklear di mana nukleus yang berat membelah kepada 2 atau 3 nukleus yang lebih ringan dan juga dia membebaskan tenaga yang banyak. Contohnya macam ni lah tadi. Okey, neutron dia bedil uranium 235, jadi uranium 235 ni membentuk nukleus baru, tak stabil, jadi dia uranium 236. Dan apabila dia tak stabil, dia berpecah kepada krypton dan barium dan juga dia membebaskan tenaga. Okey, dan juga dia menghasilkan 3 neutron. Kena ingat kat situlah. Okey, dari segi formulanya macam ni. Uranium 235 92 ni yang lebih stabil ni tadi dibedil oleh neutron ni tadi. Neutron nombor proton dia, nombor nukleon dia 1, nombor proton dia 0. Okey, 1 0, dan dia menghasilkan uranium yang tak stabil tadi 236 92, dan apabila dia tak stabil dia pecah kepada barium 14156 dan krypton 92 dengan 36, dan dia juga menghasilkan 3 neutron tadi. Neutron tadi macam tadilah yang depan 1 0, dan dia juga menghasilkan tenaga. Ini dari segi formulanya, formula ARM dia. Pembelahan nukleus yang melibatkan uranium dibedil oleh 1 neutron. Kalau kita tengok dia bilangan nukleon dia stabil lah kan. Betul lah, 235 tambah 1 dia jadi 236. 92 tambah 0 dia jadi 92. Dan ini bila kita tambah 141 tambah 92 tambah 1. Ni 3 darab 1 jadi 3 kat sini. 3 tambah 92 tambah 141 dia akan dapat balik lah 236. 56 tambah 36 tambah 3 darab 0 dapat 0. Jadi 56 tambah 36 dapat 92. Maksudnya dekat sini dah seimbang lah formula dia. Itu tentang pembelahan. Mari kita tengok yang next. Okey, next adalah pelakuran nukleus. Tadi pembelahan, ingat macam buah tembikai tu. Okey, sekarang ni pelakuran nukleus. Dia macam terbalik. Okey, seolah-olah daripada 2 tembikai tu tadi, kita nak cantum jadi 1. Dan pelakuran tu tadi macam, ingatlah yang berlaku pada permukaan matahari tadi. Jadi pelakuran nukleus macam tadilah. Dia merupakan, tadi pembelahan dah pelakuran. Dia merupakan tindak balas nuklear. Jadi apa itu pelakuran? Pelakuran nukleus adalah tindak balas nuklear apabila nukleus yang kecil dan ringan, apabila buah tembikai tadi tu yang kecil dan ringan, kita tak panggil buah tembikai lah, kita panggil dia nukleus. Nukleus yang kecil dan ringan tadi bercantum. Kalau pembelahan dia membelah, kalau pelakuran dia bercantum, kita lakurkan balik. Maksudnya kita cantumkan untuk apa? Untuk membentuk satu nukleus yang berat. Okey, nukleus yang ringan, okey, ataupun yang kecil tadi bercantum pelakuran untuk menjadi satu nukleus yang berat. Kalau belah dia terbalik. Kalau pelakuran dia daripada 2 nak bercantum menjadi nukleus yang berat, tak lain tak bukanlah dia juga membebaskan tenaga yang banyak. Kalau tadi pembelahan pun membebaskan tenaga kan. Bila dia bergaduh dia membebaskan tenaga, begitu juga pelakuran nukleus pun dia membebaskan tenaga. Ibarat kata kalau tindak balas nuklear ni, tiga-tiga ni semua dia membebaskan tenaga. Okey, jadi
tindak balas ini berlaku pada keadaan suhu dan tekanan yang amat tinggi. Take note kat sini dia syarat dia pelakuran ni hanya berlaku pada suhu dan tekanan yang amat tinggi. Jadi dalam proses di negara kita sekarang, kalau nak menghasilkan tenaga nuklear tu kepada tenaga elektrik, kalau nak gunakan sistem pelakuran, dia agak susah. Tu yang dalam kajian kita menggunakan konsep pembelahan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kalau pelakuran ni susah sebab dia memerlukan satu kawasan yang keadaan dia suhu dan tekanan yang amat tinggi. Macam dekat Jepun tu dia tengah kaji daripada dia nak menjanakan tenaga elektrik daripada di sekitar matahari. So amat mustahil nak pergi cabaran tu untuk membuat tenaga elektrik di kawasan tersebut. Sebab dekat situ je mempunyai suhu dan tekanan yang tinggi. Okey, contohnya pelakuran nukleus melibatkan, ni cerita pasal terjadi dua nukleus ni lah. Apa tu pelakuran nukleus ni? Dia terjadi apabila deuterium dan tritium. Susah nak sebut ni. Deuterium dan tritium. Okey, cikgu bagi tahu awal lah. Okey, kan tadi cikgu cakap, kalau pelakuran yang berlaku dekat permukaan matahari, dia adalah gabungan daripada dua jenis hidrogen. Yang awak tahu hidrogen adalah satu, hidrogen 2,1 dan hidrogen 3,1. Okey, hidrogen yang ni kita panggil hidrogen yang biasa lah. Okey, hidrogen biasa. Satu. Yang ini kita panggil hidrogen jenis deuterium. Deuterium. Kalau 2,1 deuterium, kalau 3 dia tritium. Okey. Jadi hidrogen yang mana bertindak dalam proses pelakuran ni? Pelakuran kan. So adalah hidrogen 2,1 dan hidrogen 3,1. Jadi hidrogen ni yang bergabung tu bercantum menjadi helium yang berlaku dekat permukaan matahari. Jadi prosesnya deuterium dan tritium ni tadi, dua hidrogen ni, dia bercantum menghasilkan nukleus helium yang lebih berat. Inilah maksudnya dua hidrogen yang ringan ialah dua hidrogen deuterium dan tritium ni lah yang bercantum menghasilkan satu nukleus helium. Nukleus helium ni lah yang lebih berat tadi. Dua nukleus ringan bercantum menjadi nukleus yang lebih berat. Okey, dua nukleus yang ringan, deuterium, tritium ni bercantum menjadi nukleus berat tu apa? Helium. Okey, ni point dia. Okey. Tenaga dan satu neutron turut dibebaskan. Dia juga menghasilkan tenaga tu of course lah. Dia pelakuran ke, pembelahan ke, rebutan ke, dia memang menghasilkan tenaga. Kalau pembelahan tadi dia membebaskan atau menghasilkan 3 neutron, tetapi kalau pelakuran dia ada juga neutron dia tapi hanya 1. Mari kita fahamkan dari segi gambar rajah. Okey, deuterium, hidrogen 2,1 dia ada 2 lah. 2 bulatan tu. Okey, 2 nukleus tu. Tritium. Okey, tritium 3. So, dia ada 3 ketul tu. Dan apabila dia bergabung, 3 tambah 2 dia jadi 5. Okey. Dan 5 ni, dia bergabung, dia akan menghasilkan nukleus helium yang lebih berat iaitu helium. 2 hidrogen bercantum menghasilkan helium. Helium kita tahulah 4,2 kan? 4,2. Jadi 4 bermaksud 4 lah. 4 hidrogen, 4 nukleus ni. Jadi kalau kita tengok, dia seimbang lah. 2 biru, 2 purple. So ada baki satu lagi. Kan 4 kan? 4 kat sini ada baki satu lagi. Satu lagi tu dia terbebas. Itulah nama dia neutron. Yang satu baki tu adalah neutron dan dia juga membebaskan tenaga. Itu konsep pelakuran. 2 hidrogen ringan, deuterium dan tritium bergabung menghasil nukleus yang lebih berat iaitu helium, dan juga LB1 tu dia menghasilkan neutron dan membebaskan tenaga. Okey, dari segi formula AMP-nya, helium 21
hidrogen. Okey, 21, deuterium dan tritium tu tadi 31 bergabung menghasilkan helium. 42 dan 1 neutron dan membebaskan tenaga. 2 tambah 3, 5, yang ni pun 5. 1 tambah 1, 2, yang ni 2 tambah 0 pun dapat 2. Inilah dia pelakuran nukleus yang melibatkan deuterium dan tritium. So, awak boleh imbaslah untuk mendapatkan gambar rajah. Mungkin dia nampak kan, 2 ni bergabung. Dia mungkin lebih jelas lah kalau awak scan kat sini. Itu dia tadi tentang, kita dah tengok dah macam mana proses pembelahan dan macam mana proses pelakuran. 2 hidrogen bercantum menjadi nukleus yang lebih berat, helium, dan dia juga menghasilkan 1 neutron dan membebaskan tenaga. Okey, next kita tengok. Okey, tadi cikgu lupa, waktu pembelahan cikgu tak baca atas dia tadi. Okey, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus merupakan 2 tindak balas nuklear. Ini yang cikgu cakap tadi kan. Cikgu tunjuk kat sini. Pembelahan ke pelakuran ke, dia merupakan tindak balas nuklear. Okey. Yang menghasilkan tenaga nuklear. Kalau kita dah tengok tadi, pembelahan pun membebaskan tenaga, pelakuran pun membebaskan tenaga. Jadi, kehilangan jisim atau cacat jisim berlaku semasa tindak balas nuklear. Okey, kita tengok kat sini. Ini poin penting. Awak kena tahu. Tak kisahlah dia pembelahan ke, pelakuran ke, dekat situ akan berlakunya cacat jisim. Di mana cacat jisim ni daripada jisim asal, kalau macam ni lah, nukleus yang induk ni, yang stabil ni, apabila berlaku terpecah 2, kita nampak jisim nukleus ni tadi akan jadi berkurangan. Jadi kalau kita tengok nilai dia nanti, nilai dia lagi besar yang sebelum tindak balas nuklear sebelum tu lebih berat daripada selepas tindak balas. Okey, jadi apabila kita nampak kat situ ada perbezaan jisim, itulah kita panggil cacat jisim. Okey, kalau kata apakah itu cacat jisim, dia adalah satu kehilangan jisim lah apabila berlakunya tindak balas nuklear. Apa tu tindak balas nuklear? Inilah tadi tindak balas nuklear tu ya. Apabila berlaku proses tindak balas nuklear ni, mesti berlakunya cacat jisim. Nanti kita akan buat pengiraan lah. Okey, kalau macam ni, okey, cikgu sambung tadi off tadi. Okey, jadi pelakuran nukleus pun daripada jisim yang asal ni tadi, daripada jisim yang asal selepas berlakunya pelakuran atau tindak balas nuklear, jisim dia pun juga selepas dia akan menjadi lebih ringan. Nanti berlakulah cacat jisim dekat situ. Okey, seterusnya kita nak belajar pula apa itu cacat jisim. Kita dah tahu dah pelakuran pembelahan kan? Okey, di mana proses pelakuran pembelahan reputan tu dia akan berlaku cacat jisim kat situ. Jadi kita nak tengok macam mana nak hubungkan tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dan cacat jisim. Maksudnya kita boleh ukur, boleh kira apabila berlakunya tindak balas nuklear. Okey, apabila berlakunya tindak balas nuklear, dia memang akan membebaskan tenaga kan. Jadi macam mana nak kira tenaga yang dibebaskan tu? Albert Einstein telah mencipta satu formula. Inilah formula dia, kita akan guna nanti. Nak kira tenaga, E sama dengan MC kuasa 2. Okey, M tu adalah jisim lah. M tu adalah cacat jisim. Kehilangan jisim dia mesti dalam bentuk unit kilogram lah. Okey, dan ni tenaga cahaya, dia ada nilai dia kan, 3 darab 10 kuasa 8. Okey, C tu nilai tetap. Okey, mari kita tengok unit dia nak apa yang penting kat sini, dia nak menceritakan pasal M tu tadi, cacat jisim. Unit jisim atom UJA digunakan sebagai ukuran jisim satu atom. Jadi macam mana nak ukur jisim? Okey, dia menggunakan unit UJA, unit jisim atom. Okey, tu cara nak ukur jisim atom tu. Okey, jisim atom ni adalah sangat kecil dan sukar untuk diukur. Jadi dia kenapa kena guna UJA? Sebab nukleus atom ni, jisim atom ni adalah sangat ringan. Okey, sangat ringan dan susah nak diukur. Sangat kecil dan susah nak diukur kalau kita gunakan gram dan kilogram. Jadi kita kena guna unit UJA, unit jisim atom.
untuk menyukat jisimnya. Okey, jadi macam mana nak menukarkan? Sebab nak guna formula ni, dia kena guna formula kilogram. Jadi macam mana unit UJA tu tadi nak ditukar kepada unit kilogram? Dia ada proses dia yang agak panjang juga. Jadi macam mana? Okey, cara dia salah satu dia kita membandingkan. Perbandingan relatif di antara jisim atom lain dan jisim atom karbon 12. Jadi UJA ni nak tukar ke kg, kita kena buat perbandingan relatif jisim atom tu dengan jisim atom karbon 12. Okey. Isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukan. Kenapa kita kena bandingkan dengan atom karbon 12? Sebab atom karbon 12 ni atau dipanggil sebagai isotop karbon 12 ni digunakan sebagai rujukan kerana karbon terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Okey. Jadi sebab dia adalah sejenis karbon yang ada unsur-unsur sebatian yang banyak ditemui di bumi. Jadi dekat situ nak ukur jisim tu, kita boleh buat perbandingan dengan jisim atom karbon 12. Okey. Nanti kita akan bincangkan pada next. Okey, dalam slide ni awak boleh catat lah. Ni macam mana proses daripada unit UJA tu tadi nak pindah kepada satu UJA ni nak pindah kepada kilogram. Ini memang kita dah tahu. Ini pun diberi dalam periksa. 1 UJA bersamaan dengan 1.66 darab 10 negatif 27. Tapi macam mana proses dia? Okey. Cikgu tak tahu format KSSM sama ada kod keluar dia suruh buktikan macam mana penukaran unit UJA kepada kilogram. Jadi kena ingatlah. Okey. Nombor Avogadro ialah bilangan atom yang terdapat dalam 1 mol karbon 12. Kan kita bandingkan dengan karbon 12 kan. Jadi apa yang kita nak bandingkan, kita lihat nombor Avogadro-nya yang terdapat dalam 1 mol karbon 12. Jadi satu atom karbon 12 tu mengandungi berapa nombor Avogadro dia? Ini nombor Avogadro dia. 6.00222 darab 10 kuasa 23. Jadi nombor Avogadro untuk satu atom karbon 12 adalah ini nilai dia. Okey, boleh catatkan. Jadi jisim satu atom karbon 12 ditetapkan sebagai 12 UJA. Maksudnya 12 UJA itu bersamaan dengan satu jisim satu atom. Okey. 12 UJA bersamaan dengan jisim satu atom. Kalau nak tahu satu UJA saja berapa? Nak tahu satu je UJA, jadi satu UJA bermaksud satu atom ni kena bahagi dengan 12. Okey, untuk mengetahui satu UJA saja. Sebab perbandingan dia 12 UJA ibarat satu atom. Satu atom ni nombor Avogadro dia. Jadi kita tengok satu UJA ditakrifkan sebagai jisim yang bersamaan dengan satu UJA ni macam ni lah, 1/12 daripada jisim atom karbon 12. Okey, satu UJA adalah 1/12 daripada atom karbon 12. Satu atom karbon 12. Lepas tu dia tengok pula jisim 1 mol karbon 12 bersamaan dengan, ni pun dah tetap. Jisim 1 mol karbon 12. Okey, 1 mol karbon 12, nilai kilogram dia adalah 12.01 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, jisim atom 1 karbon 12 dapat 1.99636 darab 10 kuasa negatif 26. Macam mana dapat nilai ni? Bermaksud, untuk tahu satu jisim atom karbon 12 dalam kg, diambil nombor ni. Ni kan untuk satu cerita, satu jisim atom. Dibahagikan dengan nombor Avogadro ni tadi. Jadi, nak dapatkan yang ni, 12.01 sebenarnya darab kuasa negatif 3 bahagikan dengan nombor Avogadro. 6 darab 022 kali 10 23. Okey. Ini adalah jisim untuk satu karbon 12 dalam unit kg. Okey. Jisim
atom ni, satu ni bahagikan dengan nombor Avogadro. Dapatlah GSM dalam ini 1 mol. Okey, ini 1 mol. Untuk dapatkan satu atom karbon 12, nak dapatkan GSM atom, dia kena bahagikan dengan nombor Avogadro atom tu. Dapatlah yang ni. Jadi, macam mana sebenarnya nak dapatkan satu unit UJA ni tadi? UJA ni jadi, satu UJA adalah 1/12 kan? Jadi, ambil nilai ni. 1/12 darabkan, sebenarnya nak cepat boleh je. 1/12 darabkan dengan nilai ni balik. Dalam kg untuk satu atom karbon 12. Okey, ataupun dia buat dalam buku ni, dia ambil satu atom karbon 12 ni, satu UJA ni tadi 1/12 darabkan dengan ni. Macam mana nak dapatkan ni? Dia ambil 1 mol karbon 12 bahagikan dengan nombor Avogadro. Ini adalah GSM atom. Ataupun awak boleh buat 1/12 darabkan terus dengan benda ni. Maka dapatlah ni. Okey. Inilah yang kita tahu. 1 UJA bersamaan dengan 166 darab 10 kuasa negatif 27. Tapi kena tahulah macam mana step nak dapatkan dia. Okey, next kita macam mana kita nak buat pengiraan. Okey, next kita tengok contoh. Okey, seterusnya kita nak belajar macam mana cara nak kira cacat GSM tadi. Kan apabila berlakunya tindak balas nuklear, okey, ni akan berlakunya kehilangan GSM kan. Itu kita panggil cacat GSM. Mari kita tengok. Jumlah GSM selepas reputan radioaktif adalah sentiasa kurang daripada GSM sebelum reputan radioaktif. Jadi reputan ke, pembelahan ke, pelakuran ke, mesti akan adanya kekurangan GSM lah. Kehilangan GSM ini dikenali sebagai cacat GSM. Tadi kehilangan GSM disebabkan tindak balas nuklear lah, senang kata. Okey, contoh kat sini, perubahan GSM yang berlaku selepas pembelahan nukleus. Ni yang kita tengok tadi kan, pembelahan pecah belah keluarga tadi disebabkan neutron yang tadi. Macam mana nak kira cacat GSM dia? Kan kalau kita buat persamaan AM ni tadi, neutron dibedil kepada uranium 235, dia jadi tak stabil dan dia menghasilkan perpecahan barium dan krypton, dan juga dia menghasilkan 3 ketul neutron tadi kan, dan juga tenaga. Jadi kita nak tengok GSM sebelum dan GSM selepas ni. Nampak adakah ini lebih tinggi daripada selepas? Mari kita tengok. Kemudian kita gantikan dia. Yang kita kira cacat GSM ni dia mesti dalam unit UJA dulu. Jadi dia dah bagi dah unit UJA dia kat sini 1.00867. Ni nilainya dia dah bagi dah. Tambah dengan uranium. Uranium kat sini 235.04392 panjang kat situ. Ni kita buat sama dengan, ataupun kita boleh buat arrow kat sini. Okey, nanti pun awak pun tukarlah barium. Ni barium. Cikgu conteng kat sini lah ya. 91441, krypton 91, ambil kat mana sini? 9192 611 tambahkan dengan neutron. Ni kena 3 lah, 3 darabkan dengan 1.00867. Ini semua dalam unit UJA. Jadi secara ringkasnya semua dah ada kat sini. Jadi GSM sebelum tindak balas. Ni kita panggil GSM sebelum tindak balas. Apabila kita tambahkan 2 kat depan ni, cikgu ambil kat sini lah. Nilai dia dah dapat dah. Tu nilai kiraan dia. Dan GSM selepas tindak balas nuklear, yang ini campur 91, campurkan dengan 3 darab benda ni. So kita akan dapat, ini unit dia. Dan apa kita perhatikan, betul lah GSM sebelum yang dekat depan ni 236 lebih tinggi daripada GSM nukleus selepas. Okey, selepas tindak balas dia, GSM dia. Ini 235. Jadi kat sini
berapakah cacat jisimnya, kita nak tahu berapa kehilangan jisimnya, kita tolakkanlah 0.1606. Okey, kalau nak tukar kepada kilogram, nanti darabkan dengan yang tadi tu, unit dia tu 1.99 tu, yang sebelum ni tu. Okey, kalau soalan katalah nak tukar kepada kilogram. Okey, sebab nanti pun kita akan belajar macam mana nak gunakan formula Albert Einstein ni. Yang ni cacat jisim ni tak boleh terus gantikan dekat sini. Kena darab dengan 1.99 tadi. Cikgu pun dah lupa tadi kan. Kena darabkan dengan kg, barulah kita boleh gantikan nilai M tu dekat sini. Okey. Dan satu maklumat tambahan, kalau kita tengok jisim ni adalah berkaitan dengan nombor nukleon dia kan. Bila jisim dia 1, so sebab tu nilai dia 1. 235, so uranium 235. Barium 140.9 dia jadi 141. Ni 91.9 jadi 92. Okey, dia ada kaitan dengan jisim dengan nombor nukleon tu. Okey, seterusnya kita dah belajar dah ni cacat jisim. Seterusnya, okey, seterusnya barulah kita nak mengkaji hubungan tenaga tu tadi, tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear tu dengan cacat jisim. Okey, ni hubungan dia. Kalau dikata apakah hubungan antara tenaga dan cacat jisim, boleh tuliskan formula ni. Okey, E itu adalah jumlah tenaga yang dibebaskan sewaktu tindak balas nuklear, pelakuran, rebutan dan juga pembelahan tadi. Okey, akan membebaskan tenaga. M tu cacat jisim. Ingat, cacat jisim mesti dalam unit kg. Jadi kita dah kira tadi kan, cacat jisim tadi tu waktu pembelahan tu tadi, itu dalam unit UJA. Jadi unit UJA tu kena darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Sebab apa? Sebab dia mesti dalam unit kg. Dan C kuasa 2 tu memang laju cahaya dalam vacuum tu tetap kan, 3 darab 10 kuasa 8. Tak silap cikgu. Jadi berdasarkan pengetahuan tentang UJA dan persamaan tu tadi, kita dapatlah menghitung tenaga nuklear yang dibebaskan daripada proses rebutan radioaktif dan tidak balas nuklear tu lah tadi. Inilah daripada proses-proses ni lah tadi. Kita boleh sukat tenaga dia yang dibebaskan. Jadi Albert Einstein menyatakan jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Okey, hubungan antara dua kuantiti tu, antara jisim dan tenaga dan cacat jisim tu, dia boleh ungkapkan sebagai inilah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita nak belajar macam mana nak mengira tenaga pula. Okey, macam mana nak mengira tenaga yang dibebaskan. Okey, persamaan di bawah menunjukkan radium 226 mereput menjadi radon. Radon 222. Radon 22. Jadi ini apa yang berlaku, bukan pelakuran, bukan pembelahan, tapi dia bagi contoh kat sini, dia berlaku siri reputan. Yang orang gemuk jadi kurus tu, dia juga membebaskan tenaga. Okey, kita dah tahu kalau reputan radioaktif, dia mesti menghasilkan zarah alfa kan. Okey, zarah alfa yang kita belajar minggu lalu, kalau reputan adalah helium. Jadi macam mana nak kira tenaga tu dulu? Macam mana nak kira tenaga? Tapi dengan menggunakan formula E sama dengan MC kuasa 2. Perkara pertama, kita kena kira cacat jisimnya dulu. Okey, kita ambil daripada persamaan tadi, kita masukkan nilai jisim dalam unit UJA dia ni. Okey, kat sini kat soalan ni. Cikgu letak kat sini 2. Okey, sorry, asyik terputus je video cikgu ni, jadi 3 banyak video dah. Okey, 226.54. Lepas tu radon 222.018 tambahkan dengan helium. Helium adalah berapa helium? 4.003. Jadi kalau kita tengok, apabila yang ni memang kita tak campur apa-apalah yang ni, dia akan dapat nilai depan ni balik kan. Okey. Yang ni apabila kita tambahkan di bahagian belakang, kita dapat, nanti cikgu ambil kalkulator.
Okey, apabila kita tambah, kita dapat 226.021. Jadi kita kira dulu cacat GSIM dia. Okey, dah ada kat sini. Jadi kita kira cacat GSIM dia. Cacat GSIM dia 2254 UJA tolakkan dengan 226 selepas, nampak yang sebelum lebih berat daripada GSIM selepas. Jadi ini adalah 0.519 cacat GSIM dia dalam UJA. Kita nak dalam kilogram. So darabkan dengan berapa tadi? 1.66 darab 10 negatif 27. Kita akan dapat dalam kg adalah 8.614 darab 10 kuasa negatif 28. Okey, kemudian kita masuklah dalam formula nak kira tenaga kan? Okey, tenaga yang dibebaskan tu, kita ambil cacat GSIM tadi yang dalam kg tadi, darabkan dengan tenaga cahaya 3.00 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. So nanti dapatlah jawapan dia seperti dalam buku tu, 7.75 darab 10 kuasa negatif 11. Negatif 11 ya. Tenaga mesti dalam unit joule. Okey. Tenaga mesti dalam unit joule. Ini cara dia. Mula-mula kita kira cacat GSIM. Lepas tu darabkan dengan kilogram. Ini formula dia tetap yang kita buktikan tadi. Kemudian masukkan saja dalam formula ni. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Macam mana nak kira tenaga ni bila nampak matahari ni proses pelakuran lah kan. Matahari merupakan sumber kepada tenaga bumi. Tenaga ini dihasilkan oleh tindak balas pelakuran nukleus yang berlaku dalam teras matahari. Macam cikgu cakap lah, pelakuran hanya berlaku pada permukaan matahari seperti yang ditunjukkan dalam persamaan ni. Memanglah pelakuran kan gabungan dua hidrogen membentuk dua nukleus ringan menjadi satu nukleus berat helium, dan dia menghasilkan tadi ada satu lebih nutrien dan juga tenaga. Jadi hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit joule. Kita kena kira cacat GSIM dia dulu. Hidrogen semua maklumat dah ada. Hidrogen yang ni 2.014 tambahkan GSIM tritium 3.016, dia menghasilkan satu helium. Helium GSIM dia adalah 4.003, neutron 1.009. Jadi kita kira GSIM sebelum tindak balas nuklear. Okey, kita akan dapat 5.030. GSIM selepas dia, cikgu terus ambil kat sini lah ya, 5.012. Jadi kita nampak yang GSIM sebelum lebih berat daripada GSIM selepas. So ada berlaku cacat GSIM kat sini, kehilangan GSIM. Berapa? 0.018 UJA. Yang kita dapat mesti dalam unit UJA. Sebab nak kira tenaga, kena tukar dalam unit kg. Darabkan dengan 1 UJA 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Dapatlah ini dalam unit kg. Kemudian, bila dah dapat tu, masukkan dalam unit tenaga yang Albert Einstein tu tadi, E sama dengan MC kuasa 2. So inilah nilai tenaga nuklear bagi proses pelakuran. Okey, cikgu harap jelaslah tadi apa yang kita belajar tadi. Kita dah belajar tentang apa itu pelakuran, apa itu pembelahan, di mana dua-dua proses tindak balas nuklear ni menghasilkan tenaga. Okey, jadi macam mana nak ukur tenaga? Inilah cara nak ukur tenaga menggunakan formula E sama dengan MC kuasa 2. Mula-mula kira dulu cacat GSIM dia, dapat dalam UJA, darab dengan kilogram dan baru guna formulanya. Okey, next kita jumpa lagi dalam topik yang seterusnya.